Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Yang dihormati Tuan Timbalan Tuan Malik, pegawai-pegawai kanan dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay. Saya akan secara ringkaslah ya mengenai mula-mula sekali pengurusan kewangan, audit penyata kewangan. Pengauditan dijalankan bagi memastikan semua penyata kewangan tahunan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan disediakan mengikut prinsip akauntan yang diterima umum dan keberkesanan kawalan kewangan. Saya harap semua inilah pengetua-pengetua sekolah telah menghantar penyata kewangan kepada audit. Adakah yang belum hantar lagi? Untuk makluman, masih terdapat sekolah yang belum menghantar penyata kewangan kepada BAS. Diharap hantar dengan segera. Okey. Next. Okey. Inilah penyerahan penyata kewangan tahunan kepada BAS. Terdapat 10 dokumen penting yang perlu disertakan semasa penyerahan penyata kewangan bagi semua kumpulan wang. Jika 10 dokumen ni tuan-tuan kena hantar kepada BAS. Jika ada masalah, contoh nota akaun tak balance, tuan-tuan boleh berhubung dengan kami di unit akaun JPN Kedah untuk bantuan. Okay, next. Okay. Pensijilan penyata kewangan 2022 mengikut kategori sekolah. Untuk sekolah menengah, tanpa teguran 161 sekolah, berteguran ada 5 sekolah. Okey. Next. Okay. Penarafan pengurusan kewangan tahun 2022 mengikut kategori sekolah. Sekolah menengah cemerlang 56 sekolah, baik 64, memuaskan 43, kurang memuaskan 2, tidak memuaskan 1. Tahniah kepada sekolah yang dapat cemerlang dan baik. Okay. Pengurusan kewangan am. Pengurusan kewangan am ni lebih kepada tugas tanggungjawab tuan-tuan pengetua, iaitu satu, pastikan penurunan kuasa ada di dalam fail sekolah. Contohnya AK52. Yang ini wajib ada. Serahan tugas tu apabila pegawai bertukar ganti, kedua-dua pegawai hendaklah menandatangani satu kenyataan serahan tugas. Nota serah tugas lah maksudnya dalam ni. Wajib ada. Tiga penyata kewangan sekolah yang tadi tu wajib dihantar sebelum 28 Februari tahun berikutnya. Nombor 4, lantikan pegawai. Lantikan pegawai adalah untuk melapor segala urus niaga dan perubahan yang berlaku mengikut tempoh yang ditetapkan. Selalunya pegawai yang dilantik ni akan melapor di dalam mesyuarat JPKA di sekolah lah. Okey. Nombor 5, mengadakan mesyuarat. Mesyuarat ni untuk sekolah PTJ kena buat tu JKPAK. Untuk sekolah yang bukan PTJ sekadar JPKA. Nombor 6, pemeriksaan mengejut. Pemeriksaan mengejut ni banyak sekolah yang tak buat. Daripada pemantauan yang kami pergi tu, ada yang buat sekali, ada yang tak buat langsung, dan diharap semua pengetua pastikan pemeriksaan mengejut dilakukan setiap 6 bulan. Ini next lah bantuan umum, nak cepat kan? Okey, dah. Okey. Dah. Okey.
perancangan kewangan. Perancangan kewangan setelah duit PCG masuk, kenal pasti peruntukan yang diterima dan cikgu boleh berbincang di dalam mesyuarat pengurusan JPKA juga. Merancang aktiviti program, cikgu-cikgu boleh rancang dengan cikgu-cikgu penitia untuk tempoh setahun. Sediakan penyediaan dokumentasi. 4. Semakkan data enrolment pelajar. Semakkan data enrolment pelajar ni untuk memastikan jika ada keciciran ataupun lebihan tuntut itu. Pengurusan terimaan. Kelulusan menerima wang. Semua kutipan bayaran persekolahan perlu mendapat kelulusan pendaftar. Jika cikgu hendak mengutip duit daripada pelajar, perlulah mendapat kelulusan pendaftar. Jika tidak, ia akan menjadi satu kesalahan lah. Keselamatan semasa kutipan. Notis meminta resit mesti dipamerkan. Kena ada dekat setelah bayaran dibuat, resit mesti diterima tu lah, yang ada satu word tu. Kawalan perakuan terimaan, resit mesti dikeluarkan pada masa bayaran diterima. Lepas tu resit asal tu cikgu jangan simpan dalam fail tau, sebab resit asal tu kena bagi dekat yang pembayar tu lah, sebab ada sekolah yang resit asal masih disimpan di dalam fail. Kemasukan pungutan ke bank. Pungutan mestilah dibankkan dengan kadar segera. Selip bayar masuk bank diakui terima oleh bank, mestilah disemak oleh pengurus sekolah. Cikgu kena tanda tangan dengan sign sikit lah dekat resit tu. Pengurusan perolehan. Rancang perolehan sekolah, cikgu-cikgu boleh rancang apa yang nak dibeli, bila nak dibeli, di mana nak dibeli, bagaimana nak beli, siapa yang nak beli. Yang ni cikgu akan bincanglah kan. Ni kaedah perolehan. Rancang kaedah perolehan, pembelian terus, sebut harga ataupun tunai. Panjang waruncit. Sekolah boleh buat 3 kaedah perolehan ni sajalah. Okey. Lepas tu pemilihan pembekal sama juga macam sekolah PTJ. Syarikat mestilah berdaftar dengan SSM. Lepas tu pembekal atau syarikat tu mestilah menerima pesanan sekolah. Tu yang penting. Kajian pasaran. Kajian pasaran banyak sekolah yang terlupa nak buat agaknya. Tapi wajib ada sekurang-kurangnya 3 kajian pasaran. Penyediaan dokumen perolehan, nota minta, pesanan sekolah mesti ada di dalam voucher bayaran. Nota minta mestilah lengkap dan mendapat persetujuan daripada pengurus sekolah. Pengurusan perbelanjaan. Ini adalah kawalan perbelanjaan. Di voucher bayaran, tuan-tuan yang berwarna hijau tu mestilah diisi dengan lengkap. Voucher disertakan dokumen sokongan yang lengkap. Ada letak yang macam sebut kajian pasaran tadi, mesti letak 3-3 dekat voucher bayaran. Dokumen yang diterima mestilah dicop tarikh terima, tertinggal tarikh. Mestilah dicop tarikh terima untuk pastikan bil tuan-tuan dibayar dalam tempoh 14 hari. Lepas tu semua salinan dokumen mesti disahkan oleh pengurus sekolah. Okey, yang ni tadi yang Cik Azwa ada terangkan mengenai pengurusan akaun belum terima. Okey. Punca berlakunya ABT adalah ni di sini terdapat beberapa perkara yang boleh berlakunya ABT. Satunya cuti tanpa gaji, tindakan atau hukuman tata tertib, cuti bersalin separuh gaji, tanpa gaji bagi anak ke-6 dan seterusnya. Tidak hadir bertugas tanpa kebenaran,
imbuhan tetap perumahan, yang ni untuk yang tak potong quarters lah, yang duduk quarters tapi tidak membuat potongan. Allowance meletak jawatan, bertukar jabatan, pelarasan gaji yang tidak teratur, cuti separuh gaji. Jika perkara-perkara begini berlaku di sekolah cikgu mesti bagi tahu PPD untuk stop gaji dia orang, keluarkan daripada master list, payroll sistem gaji. Hari tu kursus dekat outreach tu yang oleh BQ dia bagi tahu kalau kita belum dapat Q8 pun kita dah boleh stop gaji serta-merta untuk mengelakkan LBT kita bertambah. Okey. Ni tindakan pengurus sekolah untuk mengurangkan ABT di sekolah. Satu, menyemak dari semasa ke semasa payroll master listing untuk mengenal pasti kes-kes lebihan bayaran gaji dan allowance. Sekiranya didapati terdapat kes sedemikian, jabatan hendaklah dengan serta-merta memaklumkan secara bertulis kepada pegawai yang terlibat. Okey. Mengeluarkan nama pegawai kaki tangan yang terlibat daripada sistem payroll secara serta-merta dengan menyediakan borang SG20 dan Q8 apabila bertukar atau berhenti kerja. Tuan-tuan boleh berhenti secara serta-merta lah, sebab sekarang sekolah yang key in sendiri SG20 kan. Jadi boleh stop. Ketua jabatan hendaklah memaklumkan kepada JPN atau Jabatan Akauntan Negeri untuk menghentikan pembayaran gaji pegawai serta-merta. Yang ni untuk kes kematian sahaja. Kalau kematian kita boleh call AG bagi tahu stop dengan kadar segera. 4, memastikan pegawai yang memohon cuti separuh gaji atau tanpa gaji menandatangani surat aku janji sebelum diberi surat kelulusan pelepasan. Dia ada borang kan yang boleh isi untuk jika orang tu dah pencen tapi dia masih lagi ada hutang, jika dia sign borang lampiran L kot. Jadi kita boleh buat pemotongan selepas dia pencen. Mudah jika kita ikut perkeliling dan panduan. Keutamaan dan komitmen yang tinggi amat diperlukan dalam pengurusan kewangan. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih kepada Puan Nurliza binti Mat, penolong akauntan sektor pengurusan, atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Tahniah Puan.